Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia, yakni manusia, mengira bahawa harta itu dapat mengekalkan dia. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, neraka hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Iaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat di atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi, yang dirahmati Allah SWT sekalian, suatu peringatan daripada Allah SWT kepada kita, khususnya kepada orang yang suka mengumpat, orang yang suka mencela. Allah SWT memberi peringatan kepada manusia yang sukar menjaga lidahnya daripada menyakiti orang. Lidah ni benda yang kalau ikut percentage ke badan, anggota badan yang kecil je. Kan? Masing-masing cuba jeli sendiri. Tengok kecil aja lidah ni, tetapi ianya boleh menyebabkan seseorang itu dihumban oleh Allah SWT dalam neraka hutamah. Al-Hammaz. Hammaz itu maksudnya pengumpat, mengumpat dengan ucapan. Kemudian satu lagi Al-Lammas, iaitu mencela dengan perbuatan. Humazatil lumazah, wailul likulli humazatil lumazah. Orang yang memandang hina kepada manusia dan meremehkan manusia. Sebelum ni masalah ni pun telah dibahaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam. Allah SWT kata hammazim masya'in binamim, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Ibn Abbas berkata humazatil lumazah maksudnya pengumpat dan pencela. Ar-Rabi' bin Anas mengatakan al-humazah iaitu mengumpatnya di depan mukanya, sedang al-lumazah dari belakangnya. Qatadah mengatakan mengumpat dan mencelanya dengan lisan dan matanya, memakan daging manusia, ribah serta memburukkannya. Mujahid berkata al-humazah iaitu dengan tangan dan mata, sedangkan al-lumazah dengan lisan. Demikianlah pendapat dari Ibnu Zaid dan Zaid bin Aslam bahawa humazah adalah daging manusia. Kemudian sebahagian mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan itu adalah Al-Akhnas bin Syarikh. Ada yang mengatakan lainnya, sedangkan Mujahid mengatakan ini bersifat umum. Demikianlah pendapat para alim ulama berkaitan hamazah dengan al-lammas, hammaz dengan al-lammas. Humazatil lumazah, wailul likulli humazatil lumazah. Apa yang kita buat untuk mencela orang, menghina orang, termasuk dalam
perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi dalam zaman sains dan teknologi ini, begitu mudah manusia menghina dan mencela, membawang, mengumpat, hanya dengan jari jemarinya, dan ini merupakan perkara yang sepatutnya kita sebagai orang yang beriman sepatutnya kita jauhi. Kalau benar kita beriman dengan Allah SWT, kena hati-hati, sebab ini semua akan dicatat oleh Allah SWT. Kadang-kadang melihat begitu mudah manusia ni mempelekehkan manusia lain, seolah-olah dia saja yang hebat, dia saja yang bagus, menghina para alim ulama, menghina pemimpin-pemimpin, menghina orang tertentu, menghina tok guru, ustaz-ustaz, menghina kawan sendiri, penghinaan, seolah-olah dia saja yang hebat. Dan ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita jauhilah. InsyaAllah kita semua nak masuk syurga Allah Taala kan. Nak masuk syurga, buatlah amal ahli syurga. Lagi Allah SWT berfirman lagi, yang mengumpulkan harta, allazi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kumpul harta banyak-banyak, hitung-hitungnya lagi, menghimpun sebahagian ke sebahagian lain dan menghitung jumlah. Firman Allah Ta'ala, wa jama'a fa'au'a, dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Al-Ma'arij. Demikian dikatakan oleh As-Suddi dan Ibnu Jarir. Kemudian Muhammad bin Ka'ab berkomentar tentang firman Allah Ta'ala, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, hartanya telah melalaikannya di siang hari, yang ini yang lainnya ketika malam ketiba ia tidur, seperti jenazah yang membusuk. Jadi ada kalangan manusia yang dilalaikan dengan hartanya sampai lupa semayang, lupa ke Allah Subhanahu Wa Taala, menghitung-hitung berapa duit dalam akaun banknya, sehingga lupa untuk bersedekah, lupa untuk membayar zakat, menunaikan hak-hak orang yang susah, orang miskin, orang yang memerlukan. Dalam keadaan kita berkepuk-kepuk dengan duit, dan di sana ada orang sebelah rumah kita yang memerlukan kepada bantuan kewangan. Jadi insya-Allah kita carilah ruang untuk kita berbakti kepada masyarakat melalui harta ini. Lepas tu Allah SWT kata lagi, yahsabu annama lahu akhladah. Ada manusia menyangkakan harta ini akan dapat mengekalkannya dalam dunia. Buat rumah besar-besar sampai tak ingat nak mati, kan? Beli kereta hebat-hebat sampai lupakan diri, lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni ia menyangka, sangkaan mereka bahawa dengan mengumpulkan harta boleh mengekalkan dia di muka bumi ini. Kala, sekali-kali tidak. Kenyataan tidaklah seperti yang mereka sangkakan. Ramai sangkaan manusia begitu. Harta banyak ini boleh menyebabkan dia kekal dalam dunia selama-lamanya. Kita tengok berapa ramai yang telah pergi meninggalkan kita, kan? Hari ini pun ada, minggu lepas pun ada ramai yang telah meninggalkan kita, ahli keluarga kita, kawan keluarga kita yang terdekat, sahabat handai kita, pergi meninggalkan kita. Dan kita pun suatu hari nanti akan pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Dan harta yang kita ada banyak mana sekalipun tidak dapat menyelamatkan kita daripada kematian. Yakni kenyataannya tidak seperti yang disangkakan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, pasti mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. La yumbadanna fil hutamah. Yakni orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya itu benar-benar akan dihujamkan ke dalam hutamah, iaitu salah satu nama tingkatan di antara nama-nama neraka. Hutamah ni maksudnya menghancurkan, sebab tu dinamakan dengan hutamah. Ia akan menghancurkan orang yang memasukinya. Wa na'udzubillah min zalik. Kita minta Allah SWT lindunglah kita
kan, daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sia-sia hidup manusia kalau akhirnya ending story dia adalah dihumbankan ke dalam neraka. Untuk itu Allah SWT berfirman, tahukah kamu apakah neraka utama itu? Wa ma adraka ma hutamah narullahil muqadah, iaitu api azab yang dinyalakan. Ia akan membakar sampai ke hati. Sabit Al-Bannani berkata, membakar mereka sampai ke hati dalam keadaan hidup-hidup. Begitulah terseksa orang yang dihumbankan oleh Allah SWT ke dalam hutamah. Minta Allah SWT jauhlah kita, lindungi kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Kemudian ia mengatakan azab telah sampai kepada mereka, lantas ia menangis. Muhammad bin Ka'ab mengatakan neraka itu memakan setiap sesuatu dari tubuh penghuninya sehingga sampai menjara ke hati di hadapan kerongkongnya, maka ia akan kembali ke jasadnya. Begitulah mengerikan keadaan hutamah ini, api neraka yang menjulang-julang, yang membakar sampai ke hati. Wa ma adraka ma hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, membaluti manusia yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia mengumpul harta sebanyak-banyaknya sehingga lupa untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tertutup sebagaimana telah dicerita sebelum ni. Sebelum ni kita pernah cerita dalam surah Al-Balad, kan. Itulah. Allahu Akbar. Firman Allah Ta'ala, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang, fi amadim mumaddadah, fi amadim mumaddadah, diikat pada tiang-tiang, ya Allah. Al-Atiyah Al-Aufi berkata tiang dari besi. As-Suddi mengatakan tiang dari api neraka. Kemudian daripada Ibn Abbas, fi amadim mumaddadah, yakni pintu-pintu yang dibentangkan. Ala kulli hal, perkara yang sangat menyeksakan orang yang masuk ke dalamnya. Qatadah mengemukakan bacaan Abdullah bin Mas'ud, iaitu innaha alaihim muqsadatun bi amadim mumaddadah. Sungguhnya api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat dengan tiang-tiang yang panjang. Dari Al-Aufi berkata dari Ibn Abbas, mereka dimasukkan ke dalam amad, tempat, lalu dibentangkan pada mereka tiang-tiang, sedangkan pada leher mereka terdapat belenggu, kemudian pintu ditutup rapat. Qatadah berkata, kami dahulu diberitahu bahawa mereka diseksa dengan amad, tiang-tiang dari api neraka. Abu Saleh berkata, fi amadi mumaddadah, yakni ikatan-ikatan yang panjang. Begitulah pendapat para ahli ulama berkaitan dengan fi amadi mumaddadah. Ala kulli hal, kita mintalah berlindung daripada Allah SWT daripada siksaan-siksaan ini dengan cara kita menjauhi daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT melarang kita mengumpat. Allah SWT larang kita mencela, menghina. Allah SWT melarang kita daripada mengumpul harta dan menghitung-hitungnya sehingga melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena beringatlah, kan, hidup di dunia yang sementara ini selalu kena beringat. Dan Allah SWT menghantar peringatan-peringatan macam ini kepada kita, ayat-ayat yang mudah, ayat-ayat yang pendek, yang ringkas, yang kita boleh baca setiap hari, yang kita kebanyakan daripada kita hafal ayat ni, dan kita ambillah pengajaran dan i'tibar daripada surah-surah pendek yang Allah SWT bekalkan kepada kita, insya-Allah.